Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fan. Alhamdulillah, di petang Jumaat penghulu segala hari kita dapat menyambung kembali slot Talaqi Safinatun Najah. Ya. Mengguna pakai kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah Sumai Hadrami. Jadi untuk kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2 baris yang ketiga daripada atas. Saya akan ulang balik minggu lepas lah. Minggu lepas kita baca di tempat yang sama, jadi minggu ni akan baca sekali lagi di tempat yang sama, muka surat 2 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian terjemahan di bawah tu, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudah-sudahan daripada segala nabi. Jadi dalam kitab ni memulai dengan bismillah, kemudian disusuli dengan alhamdulillah, kemudian selawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan seumpama tu. Selepas daripada memulai dengan nama Allah, bismillah, kemudian memanjatkan kesyukuran kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian nak menzahirkan terima kasih kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai utusan bawa agama kepada kita. Kita pun kitab pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama jugalah dalam orang mengajar dimulai dengan bismillah. Ya. Kemudian orang mengajar disusuli dengan alhamdulillah. Kemudian kemudian selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kitab, jikalau selawat atas Nabi dalam kitab, selama mana nama Nabi berada dalam kitab, selama itulah malaikat akan istighfar kepada tuan kitab yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tu. Jadi selama mana selawat, selama mana nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kitab, selama itulah Allah Taala akan sentiasa malaikat akan istighfar, minta ampun kepada tuan kitab. Kemudian terjemahan di bawah tu, mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Jadi minggu lepas saya sentuh dah berkaitan dengan selawat ni, terkadang dengan wassallallah. Selawat terkadang dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkadang selawat dengan Allahumma salli. Sebagaimana selawat selepas daripada kita membaca tasyahud, kita akan berselawat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma, tu jelaslah. Ya Allah, engkau beri rahmatlah. Tu kita jelas, kita
berselawat dengan makna kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas doa. Adapun wasallallahu, tapi terjemahan dalam kitab Safinatun Najah ni dibubuh terjemahan berdengan makna doa. Mudah-mudahan memberi rahmat. Di asal makna wasallallahu, asal maknanya dan telah memberi rahmat oleh Allah. Dan telah memberi rahmat oleh Allah. Ini ayat ni berbentuk cerita Allah telah memberi rahmat. Walaupun ayat tu berbentuk cerita, tetapi makna dia adalah doa. Apa makna doanya? Mudah-mudahan. Dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Dari segi lafaz tu cerita, tapi maknanya sama dengan Allahumma salli. Ya Allah, beri rahmatlah olehmu. Jadi di sini adalah tuan kita memohon doa, moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat serta membesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita diperintah berdoa. Bukan bercerita. Kita diperintah berdoa. Bukan bercerita Allah telah memberi rahmat. Itu cerita, bukan. Kita dituntut supaya ya ayyuhallazina amanu sallu. Wahai orang-orang beriman. Makna berdoa, berselawatlah kamu. Perintah di situ ada supaya kita memohon moga-moga Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat ke atas Nabi. Jadi walaupun ayat berbentuk cerita wasallallahu, tapi maknanya adalah doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minggu lepasnya saya pergilah kepada cerita bab kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minggu lepas saya ada sentuh berkaitan dengan hari Jumaat, malam Jumaat. Kita disunatkan perbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut berselawat ke atas Nabi sentiasa. Tetapi lebih-lebih lagi malam dan hari Jumaat dituntut perbanyakkan selawat. Jadi untuk menunaikan tuntutan perbanyakkan selawat pada hari dan malam Jumaat sebagaimana yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah supaya perbanyakkan selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat. Sebagaimana hadis Nabi sabda, aksiru alayya minas salah lailatal jum'ati wa yaumal jum'ati. Perbanyak oleh kamu atas aku daripada selawat malam Jumaat dan hari Jumaat. Jadi malam Jumaat, hari Jumaat, Nabi perintah supaya perbanyakkan selawat. Jadi perbanyakkan selawat ni dalam kitab banyak ni, sekurang-kurang kita ni menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyakkan selawat malam dan hari Jumaat ni. Kita menunaikan perintah perbanyak sekurang-kurangnya selawat tu 300 kali. Sekurang-kurang 300 kali kita sudah menunaikan perintah Nabi supaya perbanyakkan selawat dan salam pada malam Jumaat dan juga hari Jumaat. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, sehingga kan membaca Al-Quran yang kita maklum selebih-lebih zikir. Tapi kalau malam dan hari Jumaat, afdal selawat lagi daripada membaca Al-Quran. Melainkan Al-Quran yang khusus berkait dengan hari Jumaat. Mana? Suratul Kahfi contohnya kita maklum tu. Suratul Kahfi, surah Al-Imran, surah Hu, surah Hamid Dukhan.
Itu surah-surah yang ada tuntutan khusus dengan hari Jumaat. Dengan surah-surah yang lain, afdal berselawat lagi daripada membaca Al-Quran. Kemudian, sebagian saya sebut minggu lepasnya, khatib sentiasa berpesan kepada ahli Jumaat supaya tidak lupa pada hari Jumaat, semulia-mulia hari, khatib sentiasa berpesan tidak lupa berselawat kepada Nabi SAW. Tiap minggu khatib berpesan. Kemudian minggu lepas saya sentuh berkaitan dengan ayat Al-Quran yang khatib sentiasa baca sebagai dalil diperintahkan supaya berselawat. Didatangkan ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW, dengan makna Allah Ta'ala sentiasa memberi rahmat kepada Nabi, dengan makna malaikat sentiasa berdoa keampunan kepada Nabi. Kemudian, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Quran perintah. Berselawatlah kamu ke atasnya, ke atas Nabi. Dan mengucap salamlah kamu ke atas Nabi. Quran perintah. Kemudian, saya sebutlah minggu lepasnya, kita yang mendengar perintah Al-Quran tadi, kita disunatkan berselawatlah sekali. Sebab Quran perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Tuhan seru kepada siapa tu? Kepada kita semualah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Kita pun turutilah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat seumpama tu. Ini saya sebut minggu lepas. Kemudian adalah di kalangan ni yang mengikuti live FB, ditanya soalan. Saya ambil dua je lah soalan di sini. Satunya soalan daripada DEA. Baca mana? D. Arif. Dia Arif ke? Dia Arif. Ditanya, maaf Ustaz, kalau bersalawat semasa khutbah tak dikira bercakap kan? Dia tanya gitu. Sebab apabila saya sebut Quran memerintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Apabila Quran perintah, maka kita kena turutilah perintah Al-Quran. Kita pun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka ditanyalah di sini, kalau berselawat masa khutbah tidak dikira bercakap kan? Sebab kita maklumlah bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, itu jelas dilarang pada hukum syarak. Jumhur larangan di situ adalah larangan haram. Larangan haram, bercakap hukumnya haram. Itu jumhur kebanyakan ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan qaul jadid, pandangan Imam Syafi'i yang muktamad, larangan bercakap, kalau bercakap hukumnya adalah makruh, tidak diharamkan. Adapun tiga mazhab lain, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan juga qaul qadim bagi Imam Syafi'i menyatakan bahawa bercakap hukumnya adalah haram. Ni kebanyakan ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i kita bercakap hukumnya adalah makruh. Jadi sekarang ni berselawat tak dikira bercakap. Dia begini. Sambil satu lagi soalan itu lebih jelas. Soalan ni nak baca nama mudah, Wan Fahmi. Dia Arif tu ada komen Ustaz sekarang ni.
Dia ada Oh, angkat dia ada tangan. komen. Oh. Alhamdulillah mengikuti dan Ustaz dah Hak menjawab se- tadi. hak soalan jelasnya Wan Fahmi. Ya. Salam Ustaz. Mhm. Boleh Ustaz jelaskan kita tidak boleh bercakap ketika khutbah dibacakan supaya tidak luput pahala Jumaat. Tetapi Ustaz jelaskan kita dibenarkan berselawat ketika khatib membaca khutbah. Kita bukan sentiasa berselawat ketika khatib sedang berkhutbah. Sebab ketika khatib sedang berkhutbah, kita disunatkan insat dia panggil. Wa'ang situ, insat. Insat ni apa? Kita diam serta kita perhati dengar kandungan khutbah Jumaat. Sunat insat. Kita tidak disunatkan berselawat. Kita tidak disunatkan membaca Al-Quran. Kita tidak disunatkan berzikir dengan zikir yang lain. Kita disunatkan insat. Insat dengan makna kita diam serta perhati. Baru panggil insat. Kalau diam tak perhati, panggil apa ni? Khoyar fikir ke lain. Tak jadi. Di insat ni makna fastami'u lahu wa ansitu. Hak Quran perintah. Fastami'u lahu wa ansitu. Tuntut dengar dan diam serta perhati. Ketika khatib sedang berkhutbah. Adapun apabila kita hanya berselawat untuk menuruti perintah Al-Quran, itu disunatkan. Bukan kita sentiasa berselawat. Bukan kata khatib sedang berkhutbah, kita ambil tasbih, kita pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan. Sebab kita disunatkan supaya diam dan perhati dengar khutbah. Bukan suruh berselawat. Memanglah selawat tu afdal pada hari dan malam Jumaat. Tapi ketika khatib sedang berkhutbah, kita tidak dituntut berselawat. Cuma kalaulah tiba-tiba elektrik terpadam. Suara khatib kita langsung tidak mendengar. Sebab suara jadi perlahan sebab speaker tak bunyi. Elektrik terpadam. Kita agak duduk jauh sedikit di luar masjid, di tepi masjid ke, tak dengar. Barulah kita isikan dengan zikir. Zikir mana utama? Berselawat. Adapun kalau kita sedang mendengar, kita dituntut supaya diam, bukan berselawat. Hak saya sebut tadi hanya sekali sahaja. Hanya sekali sahaja kita berselawat apabila khatib membaca ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita berselawat ni dengan angkat suara. Tapi jangan mubalarah, jangan berlebihan. Mana bunyi suara Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mana ada suara. Tapi bila mubalarah, kalau dengan suara yang terlampau kuat, hukumnya makruh. Tapi mana angkat suara bukan hanya secara perlahan tak bunyi, bukan. Dia gitu. Itu disunatkan. Itu pandangan Imam Nawawi. Walaupun pandangan Qadhi Abu Tayyib mengatakan makruh, tidak wi. Walaupun ayat Quran perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kata Qadhi Abu Tayyib kata makruh, itu pandangan dhaif. Itu bukan pandangan muktamad. Di pandangan muktamadnya kita sunat berselawat sekali. Sebagaimana ketika khatib berkhutbah, dia sebut nama Nabi. Bila tu khatib sebut nama Nabi, sunat kita angkat suara dengan selawat. Tu khatib kan? Disebut Nabi Muhammad. Kita di bawah ni sallallahu alaihi wasallam kan? Gitu kan? Kita disunatkan angkat suara dengan selawat atas Nabi ketika Tok Khatib sebut nama Nabi. Selawatlah. Kan kita biasa gitu kan? Apabila Khatib sebut nama Nabi, kita pun sebut kita selawat. Sallallahu alaihi. Dia nak sebut secara tengah gini tak jadi. Bila Tok Khatib sebut nama Nabi, kita spontan je kita berselawat. Kita selawat macam mana?
sallallahu apa sebut nama sabda Nabi, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut macam mana? Kita selawat. Ya. Sunat selawat ah. Faham tak ni? Hak tu memang disunatkan. Hak tu tak panggil bercakap tu. Memang disunatkan. Hak tadi Tok Khatib baca ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat sekali. Selesai situ. Hak Tok Khatib ni sepanjang khutbah tu acap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disunatkan angkat suara dengan selawat tu. Selawat atas Nabi. Tapi jangan angkat suara kuat. Angkat suara dengan tidak mubalaghah. Ada ni. Dia ketika khatib sedang berkhutbah ni, diam-diam pun, ada ketika kita disunatkan juga. Mana ni? Berzikir. Contoh. Bila kita bersing, kita disunatkan kata, Alhamdulillah. Kita sunat katakan gitu. Sekarang ni masa kita bersing tu, khatib sedang berkhutbah. Ketika khatib sedang berkhutbah, kita bersing. Bila kita bersing, kita pun Alhamdulillah. Kawan kita duduk sebelah, dengar kita kata Alhamdulillah. Kawan kita tu pula sunat, dia panggil apa? Tashmid dia panggil. Tashmid ni jawab orang bersing hok kata Alhamdulillah tu. Kita sunat kata apa? Yarhamukallah. Mudah-mudahan mirahmat akan dikau oleh Allah Ta'ala. Sedang khatib berkhutbah tu. Sunat. Sekarang, ketika khatib nak berkhutbah, kita disunatkan diam. Tidak berzikir. Tapi ada ketika kita disunatkan juga berzikir. Apabila kita bersing, sunat kita Alhamdulillah. Bukan kita Alhamdulillah pegang tasbih, bukan. Tapi bila kita bersing, kita pun kata Alhamdulillah. Kemudian, orang sebelah kita tu dengar Alhamdulillah kita tu. Bila dengar Alhamdulillah kita tu, hak tu Nabi perintah, kita jawab pula tu kan dengar ni. Jawab dengan Yarhamukallah. Sunat tu. Ketika khatib sedang berkhutbah. Apabila, ni perintah Nabi ni dalam hadis Bukhari. Orang bersing, Nabi suruh, falyakul Alhamdulillah. Nabi perintah. Maka naklah kamu kata Alhamdulillah. Apabila orang kawan kita, Nabi perintah pula orang yang dengar tu supaya kata dengan Yarhamukallah. Hak tu kan dengar kita kata Alhamdulillah tu. Lepas daripada kawan kita doa kepada kita Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kesian belah akan dikau. Birahmat akan dikau. Nabi perintah pula. Hak tukang bersin ni kata pula. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu Nabi perintah. Sekarang kita bersing. Alhamdulillah. Khatib nak berkhutbah tu. Kawan kita duduk sebelah. Doa kepada kita. Yarhamukallah. Kita sunat pula jawab balik kepada dia. Doa. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah akan kamu dan Allah Ta'ala perelokkan keadaan kamu. Itu sedang khatib berkhutbah tu. Disunatkan. Tapi selain daripada tu, duduk diam lah. Tapi makna duduk diam ni bukan kata tak boleh langsung tempat-tempat yang disunatkan. Bersing. Hak ni hak sama-sama. Sentiasa kita seumpama ni. Tapi hak ni persoalannya macam mana ketika kita sedang mendengar khutbah Jumaat. Bila kita bersing, kita sunat tak kata Alhamdulillah. Kan kita sunat diam kan ketika tu. Tak, kita sunat kata Alhamdulillah. Kawan duduk sebelah pula sedang mendengar khutbah. Sunat doa balik, doa kepada yang bersing, yang ucap Alhamdulillah. Sunat doa dengan Yarhamukallah.
Kemudian, yang bersing ni pula kawan di doa yarhamukallah. Disunat pula doa kan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ni hak Nabi perintah. Walaupun ketika sedang mendengar khutbah. Ni tambahan lah saya sebut tadi hak bab selawat. Quran perintah sallu alaihi wasallimu taslima, kita sunat selawat sekali. Sebagaimana dalam khutbah Tok Khatib sebut nama Nabi, kita sunat selawat. Ketika kita disunatkan diam. Mana ada ketika-ketika lah. Kita disunat juga berselawat dan kita sunat berzikir. Tapi ketika lainnya kita disunatkan diam. Diam supaya kita istimak, tuntut dengar akan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ini hak soalan hak Wan Fahmi. Wan Fahmi Tak ada komen balas dah. Komen Wan Fahmi ni mungkin ada dengar dia belum respon lagi ke Ustaz. Bukan kata suruh soalan tu soalahnya suruh selawat ketika khatib dan berkhutbah. Tak, bukan suruh selawat. Hanya berselawat ketika Quran perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hanya berselawat ketika disebut akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita dituntutkan berselawat sentiasa ketika khatib dan berkhutbah. Tidak. Jangan salah faham pula situ. Sebab ada ketika kita dituntut selawat. Ada ketika kita dituntut diam. Diam dah dengar khatib sedang berkhutbah. Dia walaupun kita sebut kata selawat zikir yang afdal. Baca Quran zikir yang afdal. Tapi kena letak tepat lah pula. Kalau kita sedang dengar khatib sedang berkhutbah, kita perhati dengar khatib sedang berkhutbah. Kalau kita sedang dengar orang mengajar, inilah macam kata hak sidang pendengar, Mani FM, hak ikuti radio ke, hak ikut live FB ke, sedang mendengar kuliah. Ni masih lagi hari Jumaat. Berselawat lah. Diam lah. Istimak lah. Apa istimak? Perhati dengar lah akan ilmu yang disampaikan. Dah kata hari Jumaat, sunat perbanyakkan selawat. Sekurang-kurang perbanyak selawat ni 300 kali ni. Hari ni tak cukup lagi 300 kali ni. Nanti dulu. Masa ni dituntut kita istimak. Kita dengar lah. Tuntut dengar. Istimak. Sebab Nabi perintah kan. Kun aliman. Au muta'aliman. Au mustami'an. Itu Nabi perintah. Perintah tu perintah wajib ya. Hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu. Jadi perintah menjadi berilmu ni perintah yang wajib. Ilmu mana? Kalau ilmu tu ilmu fardu ain, perintah tu wajib fardu ain kita jadi berilmu. Kita mesti menjadi orang alim. Kita semua ni mesti menjadi orang alim. Alim sekurang-kurang alim ilmu fardu ain. Wajib kita menjadi alim. Au muta'alliman. Baru mari keinsafan. Jahil kitanya. Wajib kita belajar. Wajib fardu ain kita belajar tu kalau ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu kifayah, wajib fardu kifayah kita belajar. Sebab apa? Nabi perintah. Au muta'alliman. Hendaklah kamu jadi orang yang belajar. Ada kitab, ada apa semua. Kita nak berkitab belajar ni, dah erti kitanya. Au mustami'an. Hendaklah kamu menjadi orang yang tuntut dengar. Jadi tuntut dengar orang mengajar ni, wajib. Kalau ilmu tu fardu ain. Kalau ilmu tu fardu kifayah, wajib fardu kifayah. Jadi sekarang ni kita dituntut perhati dengar lah. Bukan kata pegang tasbih kita berselawat pula. Dia lebih berselawat ni. Tapi ada ketika kita dituntut ambil dengar orang sedang mengajar. Kalau sedang berkhutbah, tuntut dengar orang sedang berkhutbah. Walaupun mulut kita tak digunakan, tapi kita bukan dituntut supaya berselawat. Itu orang yang sedang mendengar. Mulutnya tidak digunakan. Orang yang sedang mendengar, mulutnya tidak digunakan. Jangan duduk berselawat pula. Walaupun hari ni hari Jumaat lagi. Masa lagi hari Jumaat ni petang Jumaat. Jangan duduk berselawat. Sebab kening kena ambil dengar ilmu yang disampaikan. Kena jadi mustamik. Itu perintah Nabi. Walaupun mulut pendengar, sidang pendengar ni tidak digunakan. Tapi tetap kita
perhati dengar. Sementara kalau kita sedang mengajar, kita sedang berceramah, kita sedang bertazkirah, fokuslah kepada mengajar, fokuslah kepada ceramah, fokuslah kepada tazkirah. Itu lebih utama. Jangan kita nak selang-seli dengan selawat pula. Jadi tak kena tepat orang panggil. Masa selawat ada masa dia. Sekarang sedang mengajar, fokus pada mengajar. Sedang berceramah, fokus pada berceramah. Sedang tazkirah, fokus pada tazkirah. Lidah kita sedang mengajar, fokus pada mengajar. Kalau selang-seli dengan berselawat, bukan tepat dia. Sebab lidah kita sedang mengajar. Bayangkan, orang yang sedang mendengar tu, lidah dia guna ke tak? Tak guna. Pun jangan berselawat. Dengar orang sedang mengajar. Dengar orang sedang berceramah. Dengar orang sedang bertazkirah. Sama itulah kita yang mengajar. Bukan selang-seli dengan selawat. Tak kena tepat orang panggil. Yang mana terkadang selang-seli dengan berselawat ni, terkadang selawat pun tak comel. Dah sedang-sedang mengajar, sedang-sedang ceramah, sedang-sedang tazkirah, pergi berhenti sekejap, pergi selawat. Tak kena tempat. Kadang-kadang menyebabkan selawat tu kadang-kadang selawat tu putih, molek. Kadang-kadang selawat tu jadi tak lengkap. Dah main duduk selang-seli gitu. Kadang-kadang bunyi Allahumma salli ala Muhammad, comel. Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, tak ada. Kadang-kadang Allahumma salli Muhammad. Jadi tak jelas dah selawat ni. Nabi perintah kalau selawat molek. Nabi bersabda, "Iza sallaitum alayya fa ahsinus salata alayya." Bila kamu berselawat, Nabi kata, pereloklah kamu akan selawat. Sebut molek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut molek. Tapi bila pergi letak selawat bukan di masa yang bukan tempat dia, tengah-tengah ceramah, nanti tengah mengajar pun nak berselawat. Jadi terkadang selawat tu tak buti, tak comel, tak molek. Bukan tempat dia masa tu. Dah kata, lebih berselawat, ada masa dia. Kita sedang menggunakan lidah untuk mengajar, untuk berceramah, untuk bertazkirah. Orang yang sedang mendengar orang mengajar, orang yang sedang mendengar orang ceramah, tazkirah, lidah mereka langsung tidak digunakan. Pun jangan berselawat. Fokus kepada ilmu. Ada masa-masa dia. Jadi yang kita sebut tadi itu, khatib dan berkhutbah, bukan kita dituntut berselawat. Kita dituntut perhati dengar akan selawat khutbah yang disampaikan oleh Tok Khatib. Cuma ketika khatib sebut nama Nabi SAW, kita disunatkan selawat dengan angkat suara. Tapi angkat suara pun dengan tidak mubalaghah lah. Dengan tidak bersangatan. Dengan tidak bersangatan lah. Mana angkat suara yang sederhana. Kan kita biasa kan, bila Tok Khatib sebut nama Nabi, kita pun dengar ramai-ramai berselawat. Memang disunatkan. Cuma hak tadinya, hak saya duk tekan, kemudian ditanya oleh Di Arif dan Wan Fahmi tu, hak berkaitan dengan lepas. Bila Tok Khatib baca ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima. Kita pun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Disunatkan. Ini jelas dalam kitab I'anatut Talibin juzuk yang kedua. Kemudian ada tadi Wan Fahmi dan juga Di Arif. Dua-dua yang menanyakan soalan yang Ustaz jawab. Ada Wan Fahmi. Ada Wan Fahmi Ustaz. Alhamdulillah, jelas dia tu. Tak apalah. Sebab soalan tu tadi seolah-olahnya suruh berselawat. Tidak. Ketika khatib berkhutbah, kita disunatkan perhati dengar. Tidak disunatkan berselawat. Hanya berselawat ketika Quran perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, dan juga berselawat ketika disebut akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita sambung balik kitab kita. Masa pun tak lama dah masa. Tak lama, sekejap. Sekejap je masa. Kita sambung baliklah terjemah dalam kitab Safinatun Najah ni. Mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau nak cerita bab kelebihan selawat, bukan dalam kitab-kitab banyaklah cerita bab kelebihan selawat ni.
banyak cerita bab kalimah selawat. Di antaranya, ni saya sentuh sedikit lah. Ada masa yang ada sedikit ni saya sentuh. Ya. Sebelum kita nak sambung balik kitab ni, saya nak sentuh sedikit lah berkaitan dengan kelebihan. Di antara kelebihannya, sesiapa yang banyak selawat ke atas Nabi SAW ketika hidup dia, apabila dia mati, Allah Ta'ala akan memerintah sekalian makhluk Allah supaya minta ampun kepada seseorang. Dia masa hidup dia sentiasa berselawat. Pada masa yang dituntut berselawat lah. Jadi apabila dia mati, Allah Ta'ala akan memerintahkan sekalian makhluk Allah beristighfar, minta ampun kepadanya selepas dia mati. Di antara lagi Nabi sebut, orang yang banyak selawat ke atas Nabi ni, Nabi kata, fa innaha nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Selawat tadi akan menjadi cahaya di dalam kubur, menjadi cahaya ketika meniti tiang sirat, dan menjadi cahaya ketika di dalam syurga. Ni. Dan orang banyak selawat juga akan banyaklah bidadari dalam syurga. Orang yang banyak selawat ni, dia akan mencerahkan hati daripada zulmah. Dia menjadi sebab sampai kepada Allah. Di antara kelebihan laginya, dimurahkan rezeki orang yang banyak selawat. Dan juga orang yang banyak selawat ni, Allah Ta'ala akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Orang yang banyak selawat. Tapi kena ingatlah, macam saya sebut slot minggu lepasnya, perbanyakkan selawat ni serta kita sentiasa mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau selawat saja tanpa mempelajari akidah Nabi SAW, selawat saja tanpa mendirikan sembahyang sempurna sebagaimana ini perintah oleh Nabi SAW, selawat saja tanpa menyemai sifat-sifat baik dalam hati, tu tak ada faedah seumpama tu. Sentiasa berselawat menzahirkan kecintaan kita kepada Rasul, sebab Rasul bawa kita ilmu akidah yang kita berpegang. Rasul bawa kepada kita macam mana mendirikan sembahyang yang sempurna. Rasul bawa kepada kita macam mana sifat hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Jadi kita nak menzahirkan terima kasih kita, kecintaan kepada Rasul, kita pun perbanyakkan selawat. Tahulah, ada faedah selawat tu. Kalau selawat saja belajar fardu ain pun tidak, akidah tak peduli, tak ada faedah tu. Sebagaimana kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Tapi kita betul-betul tak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mentauhidkan Allah, walaupun banyak zikir la ilaha illallah, tak ada guna, tak ada faedah. Selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Kita sentiasa mulazamah membaca Al-Quran. Tapi kita beramal tak dengan Al-Quran yang kita baca? Kita berakidah tak dengan akidah Al-Quran yang kita baca? Kita menuruti tak perintah dalam Al-Quran? Kita tinggal larangan yang dilarang dalam Al-Quran. Kalau kita tidak beramal dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran saja, tak ada kelebihan. Kita membaca Al-Quran serta kita beramal dengan Al-Quran. Baca Al-Quran tanpa beramal, Quran akan laknat balik. Kita berselawat kepada Nabi SAW serta kita beragama dengan agama Nabi SAW. Kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah serta kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab membaca Al-Quran sunat, perbanyakkan selawat sunat, perbanyakkan la ilaha illallah sunat. Hak besarnya kita beragama sebagaimana agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan dengan kitab Safinatun Najah ni akan dimulai dengan pembicaraan
Islam, iman. Sebelum kita masuk pada pembicaraan fiqh, mana mudah-mudahan kita hak kitab Safiatul Najah ni kita menuruti agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan hanya semata-mata berselawat berzikir tanpa kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kita ni tergantung lagi ni. Tergantung lagi. Ya. Kira-kiranya kita minggu depan kita baca sekali lagi dah tempat yang sama. Tak apalah sebagai saya sebut minggu lepas. Kalau kita baca kitab, terjemahan kitab, kita bacalah. Kemudian kita ambil lah poin-poin tambahan. Poin-poin tambahan. Kitab ni kecil je. Kalau kita baca terjemah tu jalan, sekejap je habis. Jadi kita belajar cara-cara orang ramai lah. Cara-cara kapung lah. Kita baca kitab, kata kita pergi kepada tambahan-tambahan amalan kita apa semua. Gitulah ini insya-Allah. Untuk akan datang tu saya akan baca baliklah di wasallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wallahu a'lam. Baik.